Kenakan cukai pendapatan hampir 1 juta ringgit. Wakil rakyat PAS, tuan-tuan. Dah. Sebanyak mana harta dia, sebanyak mana harta terkumpul dia dan keluarga dia, sampai cukai dekat 1 juta. Daripada mana sumbernya, daripada mana hasil perniagaan dia, sampai cukai dekat 1 juta. Demikian juga dah, bekas isteri seorang wakil rakyat tuntut 3 juta daripada suaminya. Ya Allah, dah, banyaknya duit wakil rakyat PAS. Dah, di mana ketulusan? Kalau dengan gaji RM4,000 sebulan, tidak mungkin dapat mengumpul wang berjuta-juta ringgit. Demikian juga apa yang disebutkan tadi. Isu, nanti satu lagi. Saya nak khatamkan dengan ini. Isu masalah fatwa agama. Fatwa agama, fatwa akidah tidak akan luput di telan zaman. Kalau ada pihak PAS kata itu isu lapuk, itu isu lama, itu sudah tidak relevan. Tetapi isu kafir adalah fatwa agama. Dulu UMNO dikafirkan. Sudah berapa generasi ahli-ahli UMNO, tok nenek kita yang telah mati, meninggal dunia, hidup dalam pulau memulau, solat 2 imam, sembelih tak makan, nikah 2 kali dan sebagainya. Masih ada satu masjid, saudara-saudara, di Don Meranti, Mukim Kubang Hakim Meranti Pasimah. Apabila Imam UMNO mengepalai Jumaat, pada hari tersebut penuh masjid. Bila giliran bila giliran UMNO, orang tak ada, nak cukup 40 orang pun susah. Bila imam PAS, penuh masjid, tuan-tuan. Kenapa harus berlaku pulau memulau? Kenapa harus berlaku boikot memboikot? Maka kalaulah kita kata kita berjuang kerana Allah, berjuang kerana Rasul, berjuang kerana nak berdakwah, isu takfir ini satu perkara yang perlu ditarik balik. Saya nak tanya yang terakhirnya. Cukup, masa sudah 11. Nanti Ustaz boleh buat penggulungan. UMNO ni kafir ke Islam? Dah, UMNO ni kafir ke Islam. Kalaulah UMNO kafir, nyatakan di sini UMNO kafir. Kalaulah UMNO Islam, tolong tarik balik amanat Haji Hadi, tolong tarik balik semua fatwa-fatwa kafir dan sesat komunis sekular yang ditujukan kepada UMNO sejak 50 tahun yang lalu. Tarik balik, kita minta tarik balik. Dah, terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz Safendi. Soalan dah cukup masa ya, 11 malam. Jadi saya hendak buka sekarang ni kepada sesi soal jawab. Jadi saya hendak bagi peringatan kepada sesiapa yang hendak bertanya supaya soalan itu jangan mengaibkan sesiapa, apalagi ahli panel. Kalau saya kira soalan itu menyentuh peribadi, saya akan batalkan soalan tersebut dan saya akan minta keselamatan untuk menguruskan orang yang bertanya itu keluar. Yang kedua, soalan mesti ringkas dan padat. Yang ketiga, semasa soalan sedang ditanya, saya harap penonton bertenang dan elakkan dari bersorak supaya kita tidak mencemarkan majlis ilmu kita pada malam ini. Ya, kita raikan sahaja apa juga perbezaan pendapat yang datang itu supaya kita boleh menerimanya dengan penuh kematangan. Apabila sampai pada jam 11.30 malam, loceng akan dibunyikan sebanyak 3 kali menandakan sesi soal jawab itu akan berakhir. Sekarang saya persilakan sesiapa daripada kalangan penonton untuk bertanya, dengan pertamanya menyatakan nama soalan dan yang keduanya menyatakan dari mana berasal. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rusdi Haji Awal, berasal di Pondok Pasir Tumbuh. Jadi yang pertamanya saya datang ke hadapan di sini, yang pertamanya nak menyatakan pendirian saya khususnya mengenai ejek kepada ulama yang masuk dalam UMNO. Jadi saya nyatakan pendirian saya di sini bahawasanya saya tetap mengejek ulama yang masuk dalam UMNO, sama ada yang 40 orang ke ataupun yang hari itu siapalah pula ni, saya tetap ejek. Oleh kerana ulama yang masuk dalam UMNO ni adalah merupakan ulama yang tidak al-amiluna bi ulumihim, yang tidak beramal dengan ilmu dia. Contoh tidak beramal dengan ilmu dianya daripada dulu sampailah ke sekarang, tidak dapat menegur pemimpin tertinggi dia, isteri tidak menutup aurat pun tak boleh tegur, apatah lagi nak cakap soal hudud. Okey, soalannya? Satu. Dan soalannya? Soalan saya ada dua. Yang keduanya oleh kerana panel daripada UMNO terlalu celupa bercakap soal hudud dan juga kafir. Jadi sepatutnya UMNO berterima kasih kepada Tugu Haji Hadi kerana membuat kejutan mengenai isu kafir mengkafir. Oleh kerana pada ketika itu UMNO terlalu lancang bercakap politik suku, agama suku, masyarakat majmuk. Saya nak ambil perkara yang paling asas
Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu. Jikalau pemimpin UMNO meletakkan politik suku, agama suku, adakah manusia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala tentang politik? Yang pertama, yang kedua, soalan terus. Ramai lagi di belakang beratur. Dengan cara ringkas, yang kedua persoalan hudud. Ya, soalannya. Kalau tidak cukup. Okey. Soalan saya ialah yang pertamanya mengenai apa yang disebut oleh Tok Guru mengenai kempen benci UMNO. Okey, itu jadi pertama. Saya nak tanya kepada panel UMNO, adakah salah Tok Guru kempen benci UMNO apabila kita padankan dengan firman, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi" ila akhir hadis. Apa yang saya pahami, jikalau di dalam hati kita tidak timbul perasaan benci kepada maksiat, kita tidak ada iman. Okey. Yang pertama, sampai yang pertama. Dah tu. Terima kasih cukup. Ramai beratur di belakang. Saya persilakan sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama okey, persilakan. saya Ibn Syafi'i daripada Kelantan. Kenapa Melayu tidak bersatu? Kerana ada sifat asabiyah, iaitu sifat fanatik di antara jemaah masing-masing. Jadi sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Man da'a ila asabiyah falaisa minna." Barang siapa yang berjuang di atas dasar asabiyah, maka dia bukan di kalangan umat aku. Jadi soalan saya, siapakah yang berjuang di atas dasar asabiyah ini, sama ada daripada PAS ke ataupun daripada UMNO? Soalan ini saya tujukan kepada Al-Fadhil Dr. Mujahid. Okey, terima kasih. Daripada sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucap tahniah kepada Al-Fadhil yang berhormat Dr. Mujahid dan juga Dr. Asri di atas idea yang cukup bernas di atas perbincangan bolehkah Melayu bersatu. Soalan saya nak tuju kepada nak tajuk kepada saudara Fendi. Okey, sebelum pada ni gembar-gembur mengenai dengan isu judi yang telah diluluskan oleh Timbalan Menteri Keuangan, iaitu adik. Sedangkan dalam Quran jelas menyatakan bahawasanya judi ini adalah haram. Selepas daripada tu, bila ada pihak yang menentang mengenai dengan isu judi, maka puak-puak UMNO ni bermusyawarah. Majlis tertinggi UMNO dan memutuskan bahawasanya judi bola ni dibatalkan. Persoalan saya, mana besar Quran dengan mesyuarat majlis tertinggi UMNO? Wallahu alam. Saya kumpul soalan supaya lepas itu ahli panel boleh menjawab dan sekaligus menggulung perbahasan. Sebelah sini ada siapa nak bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ada satu soalan khususnya kepada yang berhormat saudara Ustaz Mujahid Yusof Rawon, yang berbunyinya macam begini. PAS sebagai parti yang membawa slogan Islam untuk semua, sepatutnya menyambut salam ukhuwah daripada UMNO demi kekuatan bangsa Melayu dan agama Islam. Dengar dulu. Dengar dulu. Amon tanya soal dia. Amon ni orang Melayu Islam. Okey, terus saja. Tetapi parti PAS ini telah menolak secara total salam ini hanya semata-mata dengan sebab sejarah tidak mahu berulang, kata pemimpin utamanya, sehingga menyebabkan berlakunya EGM dalam PAS yang mendesak agar setengah kepimpinan PAS ini dibuang, disingkir. Soalan saya, mengapakah PAS lebih suka menghulur salam pada bangsa dan agama lain yang tidak tahu kejujuran mereka, sedangkan Islam menggalakkan untuk saling tolong-menolong dan berdamai sesama saudara, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan sebelah sini. Okey, assalamualaikum.
Saya Zulkifli daripada Wata Panjang Wata Panjang. Tadi Dr. Asri kata kita kena betul fikir Ustaz Pendi sokong dia kena betul fikir lah ni UMNO dengan PAH. UMNO dakwa dia jual Islam, PAH jual Islam. Tapi lah ni nampak Ustaz Pendi UMNO buat proposal hudud. Jadi apa Ustaz Pendi duk cabar PAH nak naik hudud? Apa dia sendiri dalam UMNO sedekah ketua biro UMNO tak naik hudud? Apa duk cabar orang lain sedekah jual Islam dua-dua? Okey, sekian. Okey, terima kasih. Okey, sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ahmad Lutfi bin Sulaiman daripada Kemuning Macang. Macam seperti pengurusi juga daripada Kemuning. Saya pun Kemuning juga. Saya memihak pada satu hujah dalam Al-Quran untuk direalisasi bersama dan tajuk Bolehkah Melayu Bersatu. Saya melihat dalam surah Al-Baqarah dinyatakan bahawasanya manusia, tak kira Melayu, Arab, Cina, India, bermula daripada zaman Nabi Adam hingga ke akhir zaman akan menjadi tiga puak. Satu yang bernama kafir, yang kedua nama munafik, yang ketiga nama Islam. Maka tak lari juga Melayu pun ada tiga juga. Dalam Arab pun ada Arab kafir. Dan okey, soalan-soalan kita betul tak ada masa. Islam. Jadi dalam Melayu kita pun ada Melayu kafir yang masuk Kristian dan sebagainya. Melayu yang menentang hukum hudud, Melayu yang menolak hukum Islam, Melayu yang menghina hukum-hukum Nabi dan sebagainya. Soalannya? Dan ada Melayu munafik yang luar nampak Islam dalam perut bergelora anti-Islam. Dan yang ketiga Melayu Islam. Jadi saya nak tanya, macam mana kita nak menyatukan Melayu yang tiga buah ni? Nafik pada, Islam pada, kafir pada. Soalan nombor 2. Cukup satu soalan je. Minta satu